"Kenapa kau nak bunuh aku? Kenapa kau nak bunuh aku?" Itulah jeritan yang dilaungkan oleh mangsa yang kebingungan kepada seseorang yang sangat dikenalinya. Suspek yang ingin membunuh mangsa merupakan seorang gadis dan juga rakan baik kepada mangsa. Mereka berdua juga teman serumah yang disewa mereka. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada pagi kejadian, mangsa sedang tidur di tingkat bawah rumah. Pada ketika itu, mangsa tidur dengan sangat lena. Mangsa dan suspek tinggal bersama beberapa rakainya di dalam rumah sewa tersebut. Mereka terdiri daripada 6 orang wanita termasuk suspek. Pada ketika itu, rakan serumah yang lain baru sahaja selesai menikmati sarapan pagi. Ketika mereka sedang dengan aktiviti masing-masing, salah seorang dari mereka melihat suspek berjalan turun dari tingkat atas rumah. Tiada apa-apa yang mencurigakan dan suasana dalam keadaan tenang pada ketika itu. Suasana yang tenang tadi tiba-tiba berubah menjadi suram. Satu situasi yang tidak dijangka telah berlaku di dalam rumah tersebut. Mangsa yang tadinya sedang tidur lena di tingkat bawah rumah tiba-tiba menjerit, "Kenapa kau nak bunuh aku?" Kejadian yang menyayat hati ini dapat dilihat jelas oleh salah seorang dari rakan serumah mereka. Dia melihat suspek memegang 2 bilah pisau pada ketika itu. Sebilah pisau di tangan kiri, manakala sebilah pisau lagi di tangan kanan suspek. Pisau yang digenggam di sebelah tangan kanan suspek digunakan untuk menikam leher mangsa, manakala pisau di sebelah tangan kiri suspek pula digunakan untuk menetap belakang mangsa berulang kali. Dia dapat melihat suspek dengan rakusnya cuba membunuh rakannya itu. Rakan yang melihat kejadian itu berasa ketakutan. Dia kemudian berlari dan terus mendapatkan rakan serumah yang lain. Dalam keadaan panik itu, mereka cuba untuk menghubungi abang ipar kepada salah seorang dari mereka untuk meminta bantuan. Abang ipar kemudian berjaya dihubungi. Ketika sedang menunggu abang ipar tiba di rumah sewa itu, mereka yang lain terdengar suspek memanggil mangsa. "Bangunlah, bangunlah, kenapa kau tidur?" Malangnya mangsa tidak memberikan apa-apa respon. Mangsa sudah lagi tidak bergerak kerana mengalami kecederaan yang teruk akibat ditikam berulang kali. Tiba-tiba ada perkara misteri dan pelik telah berlaku. Apakah perkara itu? Suspek kemudian ketawa secara tiba-tiba dan selepas itu dia diam. Pada ketika ini, pisau tidak lagi dipegang oleh suspek. Suspek duduk mendiamkan diri di tempat kejadian dan langsung tidak bergerak. Kira-kira 10 minit selepas berjaya dihubungi, abang ipar tiba di rumah sewa tersebut. Mangsa yang berlumuran darah diangkat oleh abang ipar dan dibawa ke hospital Sungai Long Kajang. Mereka semua mengikut sama abang ipar membawa mangsa ke hospital. Hanya suspek sahaja ditinggalkan seorang diri di dalam rumah tersebut dan mereka tidak mengunci pintu rumah itu. Apa jadi pada suspek setelah ditinggalkan berseorangan? Setibanya mereka di hospital, mangsa terus dibawa ke wad kecemasan. Selang 30 minit kemudian, doktor mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Pada petang hari kejadian pula, kesemua 6 orang gadis yang menetap di rumah sewa berkenaan telah ditahan polis bagi membantu siasatan. Kira-kira 30 minit kemudian, jurugambar polis tiba di lokasi kejadian, disusuli dengan kehadiran pasukan forensik polis Diraja Malaysia PDRM. Siasatan bagi kes ini telah dibuat secara terperinci oleh penyiasat polis. Hasil dari bersiasat dari doktor pakar patologi telah menunjukkan mangsa disahkan mati akibat tikaman di leher, iaitu bahagian leher dipotong atau dihiris yang memutuskan karotit arteri mangsa. Suspek yang tidak didedahkan namanya telah ditahan atas kesalahan membunuh rakan baiknya sendiri di dalam sebuah rumah di Bandar Mahkota Ceras pada Ogos 2013. Suspek ditahan atas kesalahan membunuh dengan niat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Suspek juga boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati jika didapati bersalah. Untuk makluman, suspek dan mangsa merupakan warga negara Vietnam. Ketika perbicaraan di mahkamah, tertuduh ada menceritakan kenapa dia membunuh rakan baiknya itu. Berikut adalah dialog tertuduh di dalam mahkamah.
Saya datang ke Malaysia pada tahun 2012. Dulunya saya bekerja sebagai pelayan di pusat hiburan. Saya sebenarnya selalu sakit dan perasaan saya mudah terganggu. Saya selalu merasakan ada orang yang mahu membunuh saya. Saya sentiasa rasakan yang saya dalam situasi bahaya. Penceritaan dari tertuduh ini telah mengejutkan ramai pihak. Tertuduh kemudian meneruskan ceritanya. Saya rasa saya sudah lagi tidak boleh tahan dengan perasaan ini. Saya ambil keputusan untuk balik ke Vietnam selama sebulan bagi mendapatkan rawatan tradisional. Selepas sebulan, saya rasa yakin boleh balik ke Malaysia dan bekerja semula. Tapi malangnya sakit datang lagi. Saya perasan, saya macam dengar ada bunyi dalam kepala saya. Saya menangis dan tidak mahu campur dengan kawan-kawan yang lain. Saya rasa macam ada gangguan emosi. Tertuduh kemudian meneruskan ceritanya dengan membuat pengakuan apa yang sebenarnya berlaku pada hari kejadian. Pada hari saya bunuh dia, saya boleh ingat saya bangun dari tidur. Saya lihat dia sudah jadi hantu. Saya bunuh dia supaya hantu itu boleh mati. Saya perlu bukti sama ada dia tu betul-betul sudah jadi hantu. Saya masuk ke dapur dan mengambil 2 bilah pisau. Tetapi saya tidak mahu bunuh dia. Saya jalan-jalan di dalam ruang dapur dan juga ruang tamu. Selang beberapa ketika inilah tertuduh telah bertindak menikam kejam mangsa menggunakan 2 bilah pisau yang dipegangnya. Tertuduh kemudian meneruskan pengakuannya lagi. Saya ada cakap dengan kawan-kawan yang lain suruh dia ni bangun, tetapi semua kawan-kawan lari. Hingga beberapa hari saya tidak ingat saya sudah tikam kawan saya. Saya menjerit dan menangis bila saya tahu dia sudah mati sebab saya ni kawan baik dia. Sehingga ke hari ini saya rasa sedih dan keliru dengan apa yang telah berlaku. Sebelum bermulanya perbicaraan kes ini di mahkamah iaitu pada Januari 2015, peguam bela kepada tertuduh telah membuat permohonan untuk menangguhkan perbicaraan. Ini kerana tertuduh dilihat tidak sihat dan memerlukan pemeriksaan kesihatan pada ketika itu. Peguam bela tertuduh membuat permohonan untuk membawa tertuduh menjalani pemeriksaan psikiatri. Ada kemungkinan kesihatan tertuduh dalam keadaan tidak waras pada hari kejadian ini berlaku. Setelah itu, perbicaraan kes kemudian bersambung pada Mac 2015. Di akhir perbicaraan kes, Hakim Mahkamah memutuskan tertuduh tidak bersalah membunuh rakan baiknya itu setelah mendengar hujahan dari peguam bela tertuduh. Berdasarkan fakta perubatan, tertuduh dikira tidak waras ketika kejadian bunuh ini berlaku. Tertuduh tidak sedar dan tidak tahu apa yang dilakukannya pada hari kejadian. Mahkamah menggunakan kuasa budi bicara di bawah Seksyen 347 Kanun Prosedur Jenayah untuk membebaskan tertuduh. Walaupun tertuduh melakukan perbuatan itu, dia tidak dapat mengetahui sifat perbuatan itu salah atau bertentangan dengan undang-undang kerana tidak waras fikiran. Tertuduh ditahan di Hospital Bahagia Tanjung Rambutan dan dimasukkan ke penjara atas kapasiti tahanan limpah Sultan. Tertuduh hanya boleh keluar setelah dapat perkenan dari Sultan Selangor, merujuk kepada Seksyen 348 Kanun Prosedur Jenayah. Untuk makluman, ketika mangsa dibawa ke hospital dan tertuduh ditinggalkan seorang diri di dalam rumah, tertuduh hanya berdiam diri di dalam rumah tersebut. Walaupun pintu tidak dikunci rakannya, tertuduh tidak bertindak melarikan diri. Tertuduh juga tidak menunjukkan apa-apa reaksi semasa polis datang menangkapnya. Nasib baik tertuduh tidak naik gila dan keluar dari rumah tersebut dan membunuh jiran tetangga.